Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, tuan-tuan, berjumpa kembali dengan Ustaz punya channel Ar-Rawaha, Membina Islam Berjaya. Okay. Channel ini membincangkan tentang ekonomi, bagaimana untuk memperkasakan ekonomi Islam, dan bagaimana untuk membina insan berjaya, terutama orang Melayu. Jadi hari ini apa yang kita nak bincangkan ialah rata-rata orang kalau kecewa, mereka kecewa dalam kehidupan, apa yang mereka akan salahkan? Mereka akan salahkan kawan-kawan, betul tak? Contoh, kalau orang tu isak dadah, kan, maka dia akan salahkan kawan-kawan dia. Jika orang pasangan rumah tangga yang bercerai, maka dia akan salahkan pasangan dia sebab salah memilih. Begitu juga kalau orang yang putus cinta, maka dia akan salahkan pasangan dia, sebab salah memilih. Jadi siapa kawan anda? Hari ini kita nak bincang tentang kawan. Siapa kawan anda? Kenapa hidup anda selalu susah? Kenapa hidup kita selalu saja susah? Kenapa? Terutama orang Melayu, kita ataupun orang Melayu. Kalau kita nak kaya, kawan yang bagaimanakah yang patut kita jauhkan? Kawan yang macam mana yang patut kita jauhkan kalau kita nak kaya? Jadi topik ini kita akan bincangkan, insya-Allah kita akan bincangkan supaya kita lebih faham lagi. Jadi untuk tu jangan lupa stay tune, teruskan menonton video Ustaz ni. Yang baru menonton, sila subscribe dan tekan tombol lonceng supaya anda semua tidak ketinggalan dengan video Ustaz yang akan terbaru. Untuk tu teruskan menonton. Swiss. Welcome to Success Reporter TV, Business and Financial Mentor. Dalam hidup ni kita perlukan kawan. Tetapi kalau nak berjaya, kalau kita nak berjaya, nak ubah hidup, kena pilih kawan. Nabi pun suruh kita pilih kawan. Sebab kawan yang tidak bagus, dia akan merosakkan kita, dia akan buang banyak masa kita, dan kita tidak boleh maju, dan kita tidak boleh mencapai cita-cita untuk kita berjaya. Jadi untuk berjaya dalam hidup, apa saja pekerjaan, apa saja impian dalam kehidupan kita ni, kalau kita nak kejar impian kita, kena pilih kawan. Maksudnya kita boleh berkawan, tapi untuk maju kita kena pilih kawan yang sama dengan kita punya, maksudnya kita punya impian. Jadi kita kena pilih kawan yang sama. Contoh, kalau orang yang nak pandai belajar sekolah, dia kena bergaul dengan orang yang pandai, baru dia akan pandai. Begitu juga orang yang nak maju dalam perniagaan, untuk maju dalam kehidupan, dia kena bercampur dengan orang-orang yang positif, yang maju. Kalau dia bercampur dengan orang yang tidak maju, dia tidak boleh maju, diri dia pun tak boleh maju, dia akan hidup takut lama. Jadi orang Islam, kalau terutamanya orang Melayu, kalau nak maju mesti memilih circle dia, jemaah dia, jemaah grup dia,
yang sama-sama dengan satu kepala kan, kena satu impian, satu cita-cita, dan kawan yang boleh membantu kita, boleh menyokong kita dalam mengejar cita-cita. Kalau kita memilih kawan yang tidak menyokong kita, yang tidak boleh membantu dalam mencapai cita-cita kita, kita tak boleh maju ke hadapan. Jadi kawan, ada berapa jenis kawan yang perlu kita hindari. Orang yang perlu kita hindari kalau kita nak maju, nak ubah hidup, untuk mencapai hidup kita, pertama, hindari kawan atau orang yang suka mengeluh. Dia mengeluh, semua mengeluh, tu susah, ni susah, mengeluh, panas mengeluh, hujan mengeluh, tak ada makan mengeluh, miskin mengeluh, ada duit mengeluh, tak ada duit mengeluh. Dia mengeluhnya banyak, dia tak pernah bersyukur, tak pernah puas hati, dia mengeluh aja. Jadi orang macam ni kita perlu hindari. Kita perlu hindari daripada orang ni, sebab dia tidak beri manfaat kepada kita. Orang mengeluh ni, dia tak akan capai dia punya impian, sebab selalu mengeluh. Jadi kalau kita berkawan dengan orang macam ni, dia negatif, dia akan selalu mengeluh, dan kita pun akan efek dengan dia, sebab aura dia tu akan masuk pada diri kita. Dan kita yang ada cita-cita, yang cita-cita besar, kalau kita berkawan dengan orang ni, orang tu kita akan efek pada dia. Jadi hindari orang yang suka mengeluh. Nombor 2 ialah orang yang suka mengatur. Maksudnya orang panggil dia macam bos. Dia bukan bos, tapi dia belagak macam bos. Itu dalam pergaulan, dia nak ikut cakap dia. Dia nak uruskan sini, semua dia nak buat, nak tunjukkan dia bagus. Orang lain pendapat orang lain tak boleh. Pendapat orang lain dia tak boleh pakai. Pendapat tak dia je. Kalau pergi satu tempat mana, dia akan keputusan dia. Kalau tanpa keputusan dia tak nak join. Orang macam ni perlu dihindarkan. Sebab apa? Kita punya pendapat dia tak boleh pakai. Kita nak minta bantuan, nasihat kita apa ke, dia tak nak. Dia akan bagi nasihat yang bagus. Dia tak akan bagi nasihat yang bagus. Dia ikut pendapat dia. Kita kena ikut pendapat dia. Walaupun kita ada pendapat yang bagus, dia tak akan terima. Dia nak pendapat dia saja. Dia nak uruskan semua dia uruskan. Kalau kita minta bantuan dengan dia untuk pekerjaan kita, dia nak buat semua. Walaupun kadang-kadang apa dia buat tu tak betul. Kadang-kadang apa dia buat tu betul, tapi dia berlagak macam pandai, dia nak atur semua tu. Jadi orang macam ni kita perlu hindari kalau kita nak ubah hidup kita untuk mencapai cita-cita kita. Jadi orang macam ni, kawan macam ni perlu dihindari. Bukan maksudnya kita putuskan cerai-cerai, tapi kita hindari. Buat kawan besar biasa, tapi bukan sahabat yang rapat. Orang macam ni tidak boleh masuk circle kita. Dia tidak membantu kita. Dia akan banyak buang energi kita. Yang nombor 3, orang yang nombor 3 kita patut hindari, kena jauhkan atas orang yang tak sedar diri. Orang tak sedar diri ni perlu dihindari. Dia tak sedar diri, yang dia susah tapi dia tak sedar diri, dia masih lagi berlagak. Kalau orang tak tahu dia untung, kalau barang kita bagi dia pinjam, dia buat harta sendiri. Kalau hutang lupa nak bayar, kalau buat tak bayar. Kalau pinjam motor kita, tak pernah nak isi minyak. Dia ikut kepala dia sendiri je. Dia tak hirau orang lain. Dia ikut kepala sendiri. Jadi orang macam ni perlu kita jauhkan. Sebab apa? Dia tidak beri keuntungan pada kita, dia tidak bagi manfaat pada kita. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Ni orang yang tak sedar diri. Walaupun dia dah susah, dia tak mengaku dia susah. Jadi orang ni tak boleh membantu kita untuk ubah hidup kita. Kalau kita nak ubah hidup kita,
kena hindari orang yang seperti ini, orang yang tak sedar diri. Jadi seterusnya orang yang kita patut hindari, kalau kita nak berjaya nak hidup, nak ubah hidup kita kepada level yang seterusnya yang baik, untuk mencapai impian kita nak ubah, iaitu orang kita hindari orang yang tidak tepat waktu. Orang yang tidak tepat waktu. Orang tepat waktu ni dia tidak, pertama dia buat kerja tak on time. Walau janji dia tak tepat. Kadang-kadang bila janji dia lambat. Segala-galanya lambat. Orang ni dia tidak menghargai waktu. Kalau nak berjaya, kita kena menghargai waktu. Jadi kenapa orang Jepun tu boleh berjaya? Sebab dia memang punctual. Dia pentingkan punctual. Kalau orang yang tidak, kalau nak urus bisnes dengan orang Jepun ni, pertama waktu dia very particular. Kalau yang tepat waktu, projek sebesar mana pun dia akan buat. Dia tidak akan berus niaga orang tu, sebab orang ni tidak meragai waktu. Dalam Islam pun ada surah wal asr innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus salih. Waktu demi masa, sungguh orang tu rugi. Orang yang tidak waktu ni orang rugi. Biasanya dia tidak berjaya. Orang tidak ada waktu ni, apa perniagaan pun tidak boleh berurusan dengan dia. Apa perniagaan dia buat pun dia tak boleh berjaya. Kalau ada sifat yang tidak menghormati waktu ni, tidak tepat pada waktu, tidak menghargai waktu, orang tu tidak akan berjaya. Kalau kita nak hidup berjaya, kita kena menghormati waktu. Akhir sekali untuk kita maju dalam hidup ni, dalam perniagaan ke, dalam apa saja, jadi kita kena hindari orang yang tidak ada disiplin, kawan ataupun orang yang tidak ada disiplin memang tidak boleh membantu kita dalam apa saja kehidupan kita, terutama dalam perniagaan. Jadi kalau kita bergaul circle orang yang tidak ada disiplin, maka circle tu akan rosak. Jadi kalau ada tim ataupun jemaah untuk membina, untuk ubah kehidupan, untuk maju lebih, pastikan anda tidak ada orang yang tidak ada disiplin. Itu juga dalam perniagaan, pekerjaan. Hidup ni kalau kita tidak ada disiplin, maka kita akan tak sampai mana. Orang yang maju, orang yang berjaya ialah orang yang ada disiplin. Orang tidak ada disiplin, dia tidak akan maju. InsyaAllah itu saja sikit sebanyak perkongsian Ustaz tentang orang-orang ataupun kawan yang perlu kita hindari. Nabi SAW pernah bersabda, kalau kamu berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, walaupun kamu tidak membeli minyak wangi, kamu akan berbau minyak wangi. Tapi kalau kamu berkawan dengan orang yang tukang besi, walaupun kamu tidak kena serpihan besi tu, tapi dia punya bau besi itu akan dapat. Jadi untuk maju dalam kehidupan, nak ubah hidup kita, nak maju dalam apa saja kerjaya kita, apa saja, hindari orang-orang yang Ustaz cakap tadi. Jadi untuk tu, sebelum kita akhiri, yang penting subscribe Ustaz punya video dan tekan foto loceng supaya apa? Supaya anda akan dapat tip-tip, info-info tentang bagaimana untuk kita nak ubah hidup kita, nak majukan diri kita. InsyaAllah